asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya, dengan taufik dan hidayahnya, dengan mahabbah dan mawaddahnya, dapat lagi kita sama-sama berkumpul untuk meneruskan lagi pengajian tafsir kita. Sama-sama kita memahami ayat suci Al-Quran, khususnya pada surah Al-Fatihah, insya-Allah hari ini, dengan menggunakan tafsir Al-Azhar karangan Haji Abdul Malik Karim Amrullah ataupun dikenali sebagai Hamka. Jadi alhamdulillah kita dah berhenti pada ayat yang ke-5 sebelum ni, dan insya-Allah hari ini kita akan sambung dengan ayat yang baru, iaitu ayat ke-6. Dan kalau diizinkan masa, insya-Allah kita cuba habiskanlah hari ini surah Al-Fatihah. Kalau tak, kita akan bawa ke pertemuan yang seterusnya lah, insya-Allah. Okay, jadi kita dah masuk hari ini ke ayat yang ke-6, yang bermula daripada ayat pertama. Kita dah tengok macam mana kita cuba fahami daripada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah kan. Jadi kita dah tengok pertamanya berkaitan dengan alhamdulillah, dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian kita belajar berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala ataupun nama lain bagi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Tapi walaupun dalam Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga kena ingat yang Allah juga adalah Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin, pemilik pada hari kiamat, raja pada hari kiamat yang menentukan segala hukuman terhadap hamba-hambanya. Jadi walaupun Allah SWT tu ada side yang lemah lembutnya, Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha penyayangnya, yang mana bila kita lakukan kesalahan Allah SWT ampunkan. Kita ada kesalahan yang banyak, Allah SWT discountkan, hapuskan dosa-dosa dan sebagainya. Tapi tidaklah bermakna kita boleh melakukan dosa. Sebabnya Allah SWT juga adalah Malik Yaumiddin, yang akan menjadi hakim terhadap segala perbuatan kita. Dan disebabkan Allah SWT yang bersifat Ar-Rahmanir-Rahim dan juga Al-Malik, disebabkan itu maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah SWT sahaja kita sembah, sebab tidak ada Tuhan lain yang berhak untuk disembah melainkan Allah SWT. Dan juga kepada Allah SWT sahajalah tempat kita meminta pertolongan, nasta'in. Okay, kepada Allah SWT sahaja tempat untuk kita meminta pertolongan yang hakiki. Adapun permohonan pertolongan sesama makhluk, manusia dan sebagainya, kita minta tolong orang dan sebagainya, itu adalah asbab dan dengan izin Allah SWT, maka Allah SWT benarkan bantuan itu diberikan. Kita minta tolong orang hantarkan barang, dengan izin Allah barang itu sampai. Bukanlah disebabkan kemampuan dan kehebatan dia barang itu sampai, tapi dengan izin Allah SWT barang itu sampai. Boleh jadi kalau Allah SWT tidak izinkan, maka sesuatu perkara itu tidak berlaku. Sebab pada akhirnya Allah SWT lah yang menentukan segala-galanya. Okey. Jadi bila kita dah faham konsep-konsep tersebut, syukur pada Allah SWT, Allah Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yaumiddin, kepada Allah yang kita sembah dan kepada Allah yang kita minta. So sambunglah dengan ayat seterusnya adalah Allah SWT nak terangkan kepada kita apa yang patut diminta daripada Allah SWT. Walaupun permintaan kepada Allah SWT itu tiada hadnya, Allah SWT itu sangat berkuasa untuk memberikan segala-galanya, tapi Allah SWT mengajarkan kita apakah permintaan yang hakiki, yang paling besar, kemuncak kepada segala permintaan yang sepatutnya diminta oleh hamba-hamba Allah SWT. Bukan kata tak boleh minta benda lain, boleh minta benda lain. Tapi kemuncak kepada segala permintaan itu adalah dalam ayat yang ke-6 ni, Allah SWT kata, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi kita minta kepada Allah SWT untuk Allah SWT tunjukkan kita jalan yang lurus. So hari ni insya-Allah kita nak tengok
apa yang Allah SWT maksudkan dengan jalan yang lurus itu. Kan? Yang pastinya bukan secara literal lah, bukan secara hakik. Memanglah jalan lurus, bukan jalan highway lah lurus tu. Tapi kita nak tahu apa yang Allah maksudkan daripada jalan yang lurus. Okay. Hamka telah berkata dalam tafsir dia, Hamka kata apa? Meminta ditunjuki dan dipimpin supaya tercapai jalan yang lurus. Menurut keterangan setengah ahli tafsir, perlengkapan menuju jalan yang lurus yang dimohonkan kepada Allah itu ialah ada 4 kalau tak salah saya. So, jadi menurut Hamka, dia membawa pendapat beberapa mufassir, pentafsir Al-Quran. Dia kata jalan yang lurus tu dia kena ada 4. Yang pertama, Al-Irsyad. Al-Irsyad artinya agar dianugerahi kecerdikan dan kecerdasan sehingga dapat membedakan yang salah, membezakan yang salah dengan yang benar. Bila kita minta Allah SWT untuk berikanlah kita jalan yang lurus, kita sebenarnya meminta kepada Allah SWT untuk memberikan kita kepandaian, kecerdikan. Sebab kita tak boleh minta dengan Allah SWT untuk memberikan kita kebodohan. Sebab kebodohan itu adalah satu benda yang negatif, benda yang buruk. Kita tak minta nak jadi bodoh kan. Kita tidak minta untuk tidak ada ilmu. Yang kita minta daripada Allah SWT adalah kecerdikan. Daripada kita kecil, kepada anak-anak kita dan sebagainya, kita minta untuk mereka menjadi cerdik. Sehinggalah bila kita meningkat umur ataupun ke hujung usia pun, kita harap kita berada dalam keadaan yang cerdik, otaknya masih cergas. Walaupun pada hakikatnya, kalau kita tengok dari sudut sunnatullah penciptaan Allah SWT ni, orang kata makin berusia, berumur, hujung-hujung tu makin orang kata apa, ingatannya sudah tidak kuat kan. Tapi dengan kehendak Allah SWT, kita mohon pada Allah SWT untuk memberikan kita kecerdasan sehinggalah ke akhir hayat kita. So, sebab tu antara benda yang kita minta pada Allah SWT, jalan yang lurus itu merujuk kepada Al-Irsyad, iaitu dianugerahi kecerdikan dan kecerdasan. Yang kedua adalah At-Taufiq. At-Taufiq bersesuaian iaitu bersesuaian hendaknya dengan apa yang direncanakan oleh Allah SWT. Ataupun taufik ni dalam bahasa mudahnya adalah hidayah, petunjuk pada Allah SWT. Sebab kadang-kadang bila kita buat tu, kita tak tahu benda tu betul ke tak. Kita usaha, kita cuba harapkan apa yang kita buat itu betul. Tapi dalam kita melakukan suatu perkara, dalam kita membuat satu usaha itu, kita harap Allah SWT lorongkanlah kita, betulkanlah jalan kita, alignment jalan kita tu kan. Kadang-kadang kita jalan ni straight, tapi tengok-tengok rupanya kita bengkak-bengkok. So kita nak orang betulkan. So bila kita nak minta dibetulkan, so di situlah datangnya taufik Allah SWT. Okay. Yang ketiga adalah al-ilham, diberi petunjuk supaya dapat mengatasi sesuatu yang sulit. Kadang-kadang bila kita ada masalah, kita mampu untuk menyelesaikannya dengan mudah. Dengan kecerdikan kita yang Allah SWT berikan, kita mampu untuk tengok satu masalah tu, kita mampu untuk proses, kita mampu untuk tengok di manakah kesilapannya, di manakah kekurangannya, akhirnya kita keluarkan solusi. Jadi nak selesaikan masalah ni, sekian. Sama ada kerja, ke keluarga, ke pembelajaran, ke dan sebagainya. Bila kita ada masalah, kita akan tengok apa dia lah permasalahannya, apa yang masalah yang timbul ni, dan dengan kecerdikan, kepandaian yang Allah bagi, kita cuba untuk selesaikan, kita keluarkan solusi. Tapi kadang-kadang ada ketikanya kita buntu, jam sejak kepala kan, aduh macam manalah nak selesaikan satu perkara tu. Jadi macam mana nak menyelesaikan kebuntuan tu, kita minta Allah SWT untuk beri kita ilham. Kan? Untuk beri kita ilham atau dalam bahasa mudahnya idea. Kan? Kenapa kalau macam orang nak melukis kan, kenapa tak lukis-lukis tu sejam duk tengok kertas tu tak lukis-lukis? Dia kata dia tak ada ilham, maksudnya dia tak ada idea. Dan idea ni dia subjektif. Macam mana nak mendapatkan idea ni, dia adalah subjektif. Jadi kat situ kita minta supaya Allah SWT berikan ilham. Okay? Dan yang keempat adalah ad-dilalah. Artinya ditunjukkan dalil-dalil dan tanda-tanda di mana tempat yang berbahaya, di mana yang tidak boleh dilalui dan sebagainya. Ad-dilalah tu adalah dalil ataupun tanda-tanda. Bila kita minta Allah SWT jalan yang lurus, kita minta Allah SWT bagilah kita tanda-tanda sekiranya ada benda yang tak elok tu kita tahu. Bila mana kita nak buat satu urusan, kita nak buat satu apa-apa pekerjaan, kita boleh dapat kita panggil red flag kan. Kita dapat petanda-petanda buruk. Maksudnya benda ni tak okey ni.
benda ni tak sesuai ni, benda ni tak betul ni. So kita mohon pada Allah SWT untuk bagilah kita petunjuk, bagi kita nampak dilalah tu. Sebab kadang-kadang kita terkabur, kita tak nampak kan, kita dikaburi kan. Bila kita tengok satu benda tu macam tak nampak silapnya kat mana kan, tapi rupa-rupanya bila dah berlaku kesilapan tu, nampak dah, kat sini silapnya, kat sini silapnya hari tu, tak buat betul-betul dan sebagainya. Jadi kita minta Allah SWT tunjukkan kepada kita mana adilalah, dalil-dalil ataupun bukti-bukti ataupun tanda-tanda berlakunya sesuatu yang tidak betul. Jadi 4 benda ni menurut pendapat ulama tafsir, bila kita minta jalan yang lurus, petunjuk pada Allah SWT, kita minta al-irsyad, kecerdikan, at-taufiq, petunjuk, al-ilham. Al-ilham tu idea, petunjuk juga, dan juga ad-dilalah, tanda-tanda. Dia tak semestinya tanda-tanda buruk, mungkin tanda-tanda betul. Kan, tanda-tanda betul tu macam mana? Hati tenang kan, bila kita nak buat satu benda tu, hati aku rasa tenang lah sepanjang proses nak buat benda ni, rasa macam tak ada rasa ralat apa-apa. So mungkin itu tanda-tanda daripada Allah SWT, apa yang kita buat tu adalah betul. Tapi kalau kita buat benda tu kadang-kadang kita rasa tak sedap hati, kadang-kadang ada yang tak kena, ini bukan overthinking itu lain pula. Itu semua benda dia rasa tak ada yang tak kena kan, itu masalah juga tu. Tapi bila Allah SWT timbulkan dalam hati dia, mungkin dia rasa macam kena ni. So bila dia check balik, betul lah, apa yang aku rasa tak kena tu rupa-rupanya Allah SWT bagi petanda. Bila check balik, betul lah, ada benda tak kena dengan sesuatu yang dia nak buat tu. Jadi itu adalah as-siratul mustaqim yang dimaksudkan oleh sebahagian ulama tafsir. Tapi terdapat juga tafsiran-tafsiran ulama yang lain. Kalau kita tengok dalam perenggan bawah tu, antaranya adalah yang dimaksudkan dengan as-siratul mustaqim adalah meminta ditunjuki jalan yang lurus, iaitu mohon ditunjuki agamamu yang benar. So ada ulama tafsir mengatakan, bila kita kata ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus, dia bermaksud tunjukkanlah agamamu ya Allah. Kita minta kepada Allah SWT, ya Allah Tuhanku, tunjukkanlah agamamu yang benar, yang lurus itu, yang benar. So itu yang dimaksudkan daripada Allah ihdinas siratal mustaqim. Perenggan yang seterusnya pun sama juga. Ada yang mentafsirkan siratal mustaqim sebagai agama Islam. Kan? Dan menurut beberapa riwayat yang lain, Ibnu Mas'ud mentafsirkan as-siratul mustaqim adalah Al-Quran itu sendiri, kitab Allah. Jadi kat sini kita tengok macam ada banyak kan. Ada yang kata ihdinas siratal mustaqim tu yang 4 tadi tu, taufik lah segalanya, irsyad, ilham dan juga dilalah. Ada yang kata siratul mustaqim tu agamamu ya Allah. Ada yang kata as-siratul mustaqim tu agama Islam. Ada yang kata as-siratul mustaqim tu kitab Allah SWT, Al-Quran. Jadi timbullah persoalannya, mana satu yang betul? Banyak sangat ni kan siratul mustaqim tafsiran dia. So mana satu yang betul? Okay, dalam Al-Quran ni dia tak boleh ada benda yang kontradik. Dia tak boleh ada benda yang bercanggah. Itu sifatnya Al-Quran. Al-Quran dia tidak boleh bercanggah. Kalau satu benda itu bercanggah, maka kita kena tolak lah benda tu kan. Kita tengok macam kita buat akaun lah kan. Tengok ni bercanggah ni. Belanjanya lain, pendapatannya lain, perbelanjaannya lain, bakinya lain kan, tak seperti mana yang sebenarnya. So kita tolak report tu, kena buat yang baru supaya selari kan. Itu benda biasa, itu benda dalam kehidupan kita tu benda biasa. Benda yang kontradik kita akan tolak. Sekiranya kontradik itu tidak baiklah. Kalau pendapat orang yang kontradik dengan kita, itu cerita lain, itu urusan lain. Jadi Al-Quran ni dia tidak boleh ada kontradik. Jadi walaupun ulama mentafsirkan pelbagai, tapi sebenarnya semua benda tu sama. Macam tadi saya kata kan, ada yang kata siratul mustaqim tu agamamu. Agamamu tu agama siapa? Agama Allah lah. Apa dia agama Allah tu? Agama Islam. Kemudian ada yang kata siratul mustaqim tu Al-Quran. So apa kena mengenai Al-Quran dengan Islam? Samalah. Al-Quran adalah kitab yang kita baca, yang kita cuba baca, kita cuba faham dalam agama kita, iaitu agama Islam. Lepas tu yang tadi tu, irsyad lah, taufik dan sebagainya itu semua adalah ajaran-ajaran daripada agama kita, agama Islam, daripada Al-Quran itu sendiri. Al-Quran lah yang akan menjadikan, Al-Quran lah yang menjadi irsyad, yang memberikan kita kecerdikan. Al-Quran lah yang memberikan kita taufik, yang memberikan kita ilham, yang memberikan kita ad-dilalah yang tadi tu, tanda-tanda tu. Jadi sebenarnya, walaupun tafsiran ulama ni pelbagai,
Dia sebenarnya bukan contradiction, dia bukan kontradik, tapi dia diversity, dia kepelbagaian. Dan kepelbagaian ni benda biasa, benda yang memperkayakan lagi sesuatu perkara itu. Jadi tafsirat ulama yang pelbagai ni sebenarnya merujuk pada yang sama, iaitu agama Islam itu sendiri. Okay, kita sambung lagi pada muka surat yang seterusnya, muka surat 104 tu. yang ada yang cerita-cerita tu ada saya skip tu, tu sekadar tambahan-tambahan cerita sajalah. Okay, kita tengok bawah tu, dia kata, berkata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, okey, maka semua pentafsiran tadi dapatlah digabungkan menjadi satu. Atas sikit tadi tu kan, maka semua pentafsiran tadi dapatlah digabungkan menjadi satu. Siratal mustaqim memang agama yang benar, dan itulah agama Islam. Dan sumber petunjuk dalam Islam itu tidak lain ialah Al-Quran. Semuanya dapat diambil contohnya dari perbuatan Nabi SAW dan sahabat-sahabat beliau yang utama. Macam saya kata tadilah, dia tak ada kontradik di antara tafsiran tu antara satu sama lain. Okey. Adalah perenggan bawah tu dicerita tentang satu tafsiran yang lain, tapi ini tafsiran yang boleh kata tafsiran yang kecil je lah. Ada yang kata ihdinas siratal mustaqim tu adalah tunjukkanlah aku, dia kata kan, jalan pergi naik haji. Ada yang kata macam tu juga. Tapi itu tafsiran yang terkecil lah. Ini hanyalah salah satu. Sebab tu bab kata ayat Hamka tu tafsiran yang agak sempit. Tapi bukan dia nak kutuk orang tu, tafsiran dia tu sempit, bukan, tapi nak katanya tafsiran kecil, kan, itu sempit maksud dia kat situ. Tafsiran ni tafsiran yang kecil, kan, sepatutnya kita dipahami dengan makna yang lebih besar. Okay, kita tengok terus perenggan yang bawah sekali yang seterusnya itu. Hamka mengatakan bahawasanya kita telah ditakdirkannya hidup di dunia ini. Melalui hidup di dunia ini sama ertinya dengan melalui satu jalan. Hidup kita ni adalah satu perjalanan. Sebab tu dalam hadis Nabi kata jadilah seperti seorang pengembara. So pengembara ni dia travel, dia berjalan. Mana jalan dia tu? Hidup ni lah. Hidup ni adalah perjalanan. Mana destinasi akhir dia? Destinasi akhir dia adalah ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidup kita ni adalah satu perjalanan. Kita takut akan bahaya dan ingin selamat dalam perjalanan itu. Kita bawa kereta nak pergi mana-mana pun lah. Hatta kalau kita pergi dekat depan rumah dan sebagainya, kita akan ada rasa takut sekiranya ada bahaya. Lampu tak ada contohnya kan, dah malam-malam ni nak keluar tu lampu tak ada. So kita mengharapkan ada lampu. Jalan-jalan pula lampu semua dah ada elok. Jalan pula berlobak-lobak kan, berlubang-lubang pula jalannya. So kita harap ada yang dapat menurap, yang membetulkan balik jalan tu. Jadi kita mahu yang baik dan tidak mahu yang buruk. Itu fitrah manusia. Mana ada manusia yang nak buruk? Manusia ni semua nak yang baik-baik kan. Memang kita semua nak yang baik-baik lah. Kita mahu yang manfaat dan tidak mahu yang mudarat. Hamka kata kita mesti nak manfaat je. Kita mesti nak untung je kan. Kita tak nak ada rugi. Betul tak? Mana ada manusia yang nak rugi kan. Kita buat bisnes ke, kita buat apa-apa ke, kita tak nak yang merugikan diri. Kita mesti nak yang menguntungkan diri kita. Itu manusia, itu fitrah manusia biasa. Dengan ayat-ayat yang di atas, kita telah memulai membaca dengan namanya. Kita telah memulai membaca dengan namanya. Kita telah mengakui bahawa dia Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Kita telah memuji dia sebagai Allah pemelihara, pendidik sekalian alam. Dan kita telah mengakui bahawa kekuasaannya meliputi dunia dan di akhirat. Dialah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tetapi dia juga menguasai dan mempunyai hari pembalasan. Kan tadi kita baca surah Fatihah daripada awal, kita kata Allah tu Ar-Rahmanir Rahim, Allah tu Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu semua benda yang kita dah akui. Orang kata kita dah angkat sumpah dah, bahawasanya hanya kepada Engkau ya Allah aku sembah, dan hanya kepada Engkau aku meminta pertolongan. Lantaran itu semuanya kita telah menyerah kepadanya sahaja, tidak kepada yang lain, sehingga kita telah menyatakan tekad bahawa yang kita sembah hanya dia dan tempat kita memohon pertolongan hanya daripada dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang setelah penyerahan demikian, setelah kita menyerahkan diri kita pada Allah, setelah kita ada tekad, setelah kita berikrar, kita mengakui bahawasanya kita bersyukur pada Allah SWT. Allah SWT itu ada sifat Rahman dan Ar-Rahim.
Kita juga walaupun macam saya kata tadi, walaupun Allah tu SWT tu Ar-Rahmanir Rahim, baik pemurah lagi Maha Penyayang, Allah tu hapuskan dosa kita, tapi bukan bermakna kita boleh buat dosa sewenang-wenangnya. Sebab yang mengimbangi Ar-Rahmanir Rahim tu adalah Malik Yaumiddin. Allah SWT adalah hakim di akhirat nanti yang akan menilai segala dosa dan juga pahala yang kita lakukan. So disebabkan itu, lantaran daripada itu, kita pun mengaku bahawasanya Allah SWT sekarang setelah penyerahan demikian, mulailah kita memasukkan permohonan puncak dari segala permohonan, iaitu supaya ditunjuki jalan yang lurus. So bila kita dah berikrar, kita dah tekad, kita dah serah diri kita kepada Allah SWT, jadi kita mintalah satu permintaan yang paling utama, yang kemuncak. Bukan kata tak boleh minta benda lain, tapi permintaan yang kemuncak adalah kita minta Allah lorongkan kita ke jalan yang lurus. Itulah yang paling utama dalam hidup kita. Bukan kata tak boleh minta benda lain, kita minta Allah SWT berikan kita rezeki yang melimpah ruah. Alhamdulillah. Tapi dalam Allah SWT memberi kita rezeki yang limpah ruah itu, kita nak Allah SWT bagi kita, untuk kita capai rezeki itu, kita capai dengan jalan yang lurus. Itu maksudnya. Kita nakkan sesuatu nikmat yang Allah beri kepada kita tu, kita cuba capai dengan kita lalu jalan yang lurus. Bukan jalan yang ada bengkang-bengkoknya, yang ada penipuannya, yang ada maksiat yang dilakukannya, yang ada penipuan yang kita lakukan untuk kita sampai kepada nikmat yang kita kejar tu. Nak kejar nikmat tu tak ada masalah. Tapi jalan untuk kita sampai kepada nikmat tu, kita mohon Allah SWT lorongkan kita dengan baik kan, ke jalan yang lurus. Kita pun mengaku bahawa petunjuk itu sejak lahir ke dunia telah diberikan secara beransur-ansur. Petunjuk-petunjuk ni, bantuan-bantuan Allah ni sebenarnya bermula daripada kita ni dalam perut kan, mengandung dalam perut ibu lagi, sebenarnya petunjuk tu Allah dah bagi. Sampai bila kita lahir, kita baby, petunjuk Allah bagi. Pertama, sejak mulai lahir, Hamka kata telah diberi kita persediaan petunjuk pertama. Sehingga bila terasa lapar, kita menangis. Kita terfikirkan macam manalah baby ni, dia tahu bila dia lapar, dia nangis. Kenapa kalau dia lapar, dia tak tidur ke? Macam tu kan, contohnya. Kalau dia lapar, dia menyarap ke? Kan, petanda-petanda tu. Tak. Lapar je dia akan menangis. Sebab apa? Sebab itulah petunjuk Allah SWT beri. Satunya kepada bayi itu sendiri, untuk dia tahu dia lapar, dan juga petunjuk untuk kita. Kan? Kita sebagai ibu bapa, macam mana kita nak tahu anak kita tu lapar ke dan sebagainya kan? Cuba kalau Allah takdirkan, kalau lapar je dia tidur. Dah sudah. Kita pun tak tahu dia tidur lapar ke, tidur memang penat ke, tidur mengantuk ke, kita tak tahu kan. Cuba kalau Allah SWT takdirkan, kalau dia lapar je dia meniarap. So macam mana kita nak tahu dia meniarap tu meniarap lapar ke, meniarap tu meniarap memang dia tidur meniarap kan. Jadi Allah SWT bagi kita ni sebagai ibu bapa petunjuk dengan Allah memberikan tanda. Lapar, mungkin dia menangis kan. Walaupun menangis nanti akan ada banyak lagi lah petanda-petandanya kan. Menangis laparnya, menangis pampers penuhnya dan sebagainya kan. Tapi itu adalah petunjuk kan. So tu Hamka kata lagi, bila terasa basah, kita pun menangis. Kita tu maksudnya baby lah kan. Dan sejak lahir telah diberi petunjuk kepada kita bagaimana untuk dia bahasa Indonesia lah tu, mencucut susu ibu, maksudnya meminum susu ibu. Macam mana baby dia tahu sumbat puting botol ke, dia tahu nak minum. Macam mana kan? Sebabnya Allah bagi petunjuk kepada bayi untuk meminum susu kan. Macam mana bayi nak tahu dan sebagainya tu, nak minum susu dan sebagainya, itu semua adalah petunjuk yang Allah bagi kepada manusia, kepada hamba Allah SWT. Setelah itu dengan beransur-ansur dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, ini saya tak tahu lah, mungkin bahasa Indonesia kan berangsur kan, mungkin beransur-ansur maksudnya kan. Kita dapat memperbedakan bunyi yang didengar dan warna yang dilihat. Baby kan bila dah besar tu, makin besar tu dia dapat kan, umur 1 bulan, umur 4 bulan, 7 bulan, 9 bulan tu kan, penglihatannya makin jelas kan. Jadi makin lama Allah SWT beri dia petunjuk untuk dia nampak, dia dengar, dia boleh bercakap, berkata-kata dan sebagainya. Tak berhenti dekat bayi je, dekat fasa baby je. Dalam masa perangsuran itu, kita diberi naluri untuk perlengkapkan hidup. Bila kita dah besar, dah dewasa, dah remaja, dah besar lah, dah dewasa dan sebagainya, Allah SWT tetap bagi kita petunjuk. Sebagaimana yang diberikan sekaligus kepada binatang.
Beza binatang dengan manusia adalah, bezanya adalah manusia ada akal, binatang tak ada akal. Walaupun binatang tak ada akal untuk berfikir, binatang tetap diberi ilham. Sebab tu dalam Al-Quran bila Allah SWT kata iz yuhi rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta. Bila Allah SWT kata, dan ketika mana diwahyukan kepada lebah untuk membina rumah di bukit, di bangunan-bangunan sebagainya kan. So perkataan wahyu tu iz yuhi rabbuka ilan nahli. Perkataan wahyu kat situ ulama kata al-ilham al-gharizi lil hayawan. Maksudnya Allah bagi ilham. Cuba kita fikir kan, selalunya kucing lah kan, kucing tengah jalan. Tak kisahlah kucing kat anjing kan. Macam mana kucing tu boleh tahu bila kereta dekat dia elak, dia lari kan. Selalunya lah, melainkan kita bawa laju, kita terlanggar tu cerita lain. Tapi selalunya bila kita bawa kereta, walaupun laju, kucing anjing ni dia tahu, dia mesti akan elak. Macam mana dia tahu tu? Dia ada akal ke untuk dia fikir bahawasanya kalau dia dilanggar ni sakit, kalau dia sakit ni lama-lama matilah dia kalau tidak dirawatkan. Adakah dia ada akal? Dia tak ada akal. Binatang ni dia tidak diberikan kelebihan akal seperti mana manusia. Tapi dia diberikan ilham untuk Allah SWT, kereta lalu elak. Macam tu. Macam tu juga macam mana binatang-binatang ni dia membuat sarang ni kan. Lebah buat sarang dia, binatang-binatang lain pun buat sarang dia, semut buat sarang dia dan sebagainya tu, buat rumah dia. Macam mana? Takkanlah semut belajar arkitektur pula kan, macam mana nak buat rumah, nak bina rumah kan. Bukan dia ada akal, tapi disebabkan dia diberikan ilham oleh Allah SWT. Okay, tapi berbeza dengan manusia, kita diberikan akal fikiran. Kan? Akan tetapi pada binatang terhenti hingga sedemikian sahaja. Maksudnya ilham je. Sedangkan pada kita manusia, diteruskan lagi dengan pertumbuhan akal dan fikiran. Untuk baby, otak tu kita ada. Tapi baby dia tak ada akal dan dia tak boleh nak berfikir lagi. Kan? Turun tangga tu jatuh. Dia tak boleh fikir lagi. Sebab belum sampai lagi masanya. Tapi bila dah meningkat dewasa, Allah SWT lengkapkan dengan akal dan fikiran. Akal lah yang memperbaiki kesalahan. Mendapat panca indera, mata melihat dan merasa ketika kereta api yang kita tumpangi berhenti di stesen dan bahawa ia telah berangkat pula. Saya mula baca contoh ni, saya dah fikir lama, apa benda lah Hamka ni nak bagi contoh ni kan. Naik kereta tumpang ketika kereta api yang kita tumpangi berhenti di stesen dan bahawa ia telah berangkat pula. So maksudnya macam ni. Kita baca satu lagi contoh, dia kata, padahal yang berangkat itu belum kereta api yang kita tumpangi itu, melainkan kereta api yang di sebelahnya. Dan sebagainya, mata melihat tongkat yang lurus di dalam air menjadi bengkok, sedangkan akal menolaknya. Ini nak katanya, kita ni, macam saya kata lah, baby ni ataupun anak-anak kita kecil-kecil ni, dia masih, walaupun dia manusia, sepatutnya dia ada akal, tapi Allah belum lengkapkan lagi. Jadi benda yang sepatutnya kita yang berfikiran waras ni boleh fikir, tapi budak-budak tak boleh fikir lagi. Macam turun tangga lah kan. So dia tak tahu kalau dia lompat kat tangga ni dia jatuh sakit, tapi dia pun ke depan. Anak saya macam tu lah, tangga dia tengok tu, ke depan dia nak pergi kat tangga tu kan. Padahal kalau jatuh tu sakit, tapi dia tak boleh fikir lagi kan. Tapi kita sebagai orang dewasa, kita boleh nilai benda tu seperti mana Hamka bagi contoh, bila kita tengok kayu duduk dalam air kan, macam cerita Piramli tu kan, yang mana hujungnya, yang mana pangkalnya kan. So bila letak kayu tu kan, kita nampak seolah-olah kayu tu reflect dia macam kayu tu bengkok, kayu tu patah kan. Tapi dengan akal kita yang waras yang Allah bagi, kita tahu kayu tu tak bengkok, kayu tu tak patah. Cuma bila dia duduk dalam air tu, reflect tu menampakkan seperti mana kayu itu bengkok ataupun patah. So macam mana kita tahu tu? Sebab kita ada akal Allah bagi. Sama juga macam contoh Hamka bagi satu lagi tu pasal kereta api tu. Dia cerita kalau kita naik LRT kan, kadang-kadang kan kita naik kereta api sebelah kanan ni. Lepas tu kereta api kita berhenti. Kereta api kiri pun berhenti juga. Lepas tu kita rasa macam kereta api kita berjalan. Kan? Kita rasa macam kereta api kita jalan. Tapi rupanya bukan kereta api kita yang jalan. Kereta api yang sebelah tu jalan. So bila dia jalan, kita rasa macam kereta api kita yang jalan. Padahal kereta api sebelah yang jalan. Maksud tu Hamka nak kata, dengan akal kita boleh nilai, oh sebenarnya bukan kereta aku yang jalan, kereta api sebelah yang jalan sebenarnya. So dengan akal kita boleh fikir. Kalau macam bayi, mana dia tahu? Dia tengok benda tu, mana dia tahu siapa berjalan ke, kereta api mana yang berjalan ke? Tak tahu kan. Macam kita pun,
Banyak lagi contoh-contoh yang lain lah kan. Kita tak nak nasi atas dapur, tak nak nasi manual lah kan, atas dapur, air melimpah-limpah keluar kan. Maksudnya air tu dah banyak sangat melimpah-limpah keluar. Kita yang ada akal yang waras ni, kita akan air melimpah, kita pergi tutup, betul lah. Tapi kalau orang yang tak ada akal yang waras, mungkin Allah SWT tarik nikmat akalnya, ataupun memang orang yang tak ada lah orang yang tak ada akal kan. Tapi kalau lah kata Allah tak bagi akal pada dia, dia tengok je lah air tu mendidih, melimpah ruah kan, tak tahu nak buat apa, tutup pun tidak, tutup api pun tak, tutup periuk pun tak kan. Sebab apa? Sebab dia tak ada akal untuk berfikir. Jadi kita manusia yang ada akal yang Allah bagi, kita boleh assess keadaan tu, kita boleh nilai keadaan tu dan kita tahu apa nak kena buat. So itulah nikmat akal yang Allah SWT bagi. Tapi tak semudah itu. Allah SWT ni Hamka sambung lagi. Akan tetapi akal sahaja belumlah cukup menjadi pedoman. Sebab kalau kata ada akal je boleh jadi baik, kita semua manusia ada akal. Tapi kenapa ada manusia, kita Alhamdulillah kita beragama Islam, menyembah Tuhan yang satu. Tapi ada yang tidak menyembah Allah SWT. Tapi dia ada akal. Dia boleh fikir. Tapi kenapa dia mengikuti jalan yang salah? Macam tu kan. Yang ikut jalan yang salah kadang-kadang bukannya orang yang tak pandai, orang yang pandai-pandai kan. Kita tengok contohlah barat dan sebagainya kan, orang barat semua yang profesor ke apa ke kan. Tapi tidak nampak petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala tu. So kita semua ada akal. Akan tetapi Hamka kata akal sahaja belumlah cukup menjadi pedoman. Sebab apa? Sebab dia ada, orang kata apa? Dia ada lawan kepada akal tu ada dalam diri kita. Okay. Dalam diri kita sendiri bukan sebab dalam diri kita sendiri bukan akal dan panca indera sahaja yang harus diperhitungkan. Kita perhitungkan juga syahwat dan hawa nafsu kita, demikian juga naluri-naluri yang lain. Itu isu dia. Kan? Sebab apa kita tak boleh cukup dengan akal sahaja? Sebabnya ada benda yang akan melawan akal, iaitu nafsu syahwat, hawa nafsu, kehendak diri, keinginan kita. So benda tu akan cuba untuk sekiranya nafsu itu tidak dikawal, tidak dididik dengan baik, maka nafsu tu akan cuba mengalahkan akal. Satu kadang-kadang orang membuat satu benda yang melawan akal, satu benda yang kita anggap tidak waras. Kerana kita marah orang, kenapalah kau buat benda tu, kau tak fikir ke? Sebab apa? Bukan dia tak fikir, bukan dia tak ada akal, tapi akalnya telah dikaburi dengan hawa nafsu. Macam tu. So Hamka kata kita kepingin makan dan minum supaya hidup. Biasalah, kita manusia, kita akan makan dan minum. Supaya berketurunan kita ingin mempunyai teman hidup. Lelaki mencari perempuan dan perempuan menunggu lelaki. Biasalah kehidupan kita. Kita ingin mempunyai apa-apa. Kita ingin mempunyai persediaan. Kan? Nafsu kita sentiasa tak cukup kan. Kita nak sesuatu. Kan? Dah ada yang nikmat kan, kita nak makan, so nak makan lagi kan, beli barang nak beli barang lagi. Itu biasalah, itu memang fitrah sebagai manusia. Allah SWT berikan kita keinginan itu, tapi keinginan itu perlu dikawal. Okay? Kita ingin dan orang lain pun ingin. Ada masa itu kadang-kadang kita pun nak, orang lain pun nak juga kan. Selalunya saya bagi contoh ni dekat student saya lah. Kita nak nombor 1, orang lain pun nak nombor 1 juga. Macam tu kan. Untuk mencari apa yang kita ingini itu, kita pergunakanlah akal. So saya kata kat student saya, dah kalau nak nombor 1, belajar elok-elok. Kan? Gunakanlah akal. Ada pun orang lain untuk mencari keinginannya mempergunakan akalnya pula. Sebab kita guna akal kita, orang lain pun guna akal dia juga. So sama-sama mengejar satu benda yang sama. Contohnya lah. Ada pun orang lain untuk mencari kadang-kadang seluruh orang menginginkan satu macam barang, maka terjadilah perebutan. Dan semua orang nak benda yang sama, maka akan berebutlah. Maka mendapatlah siapa yang lebih cerdik atau lebih kuat. Kan? Macam saya bagi contoh kecil je lah tu, bukanlah contoh utama kan. Macam nombor 1 lah saya katakan. Orang nak dapat nombor 1, semua ada akal masing-masing, semua kejar. Tapi nombor 1 tak bolehlah berkongsi kan. So akan dapatlah siapa yang lebih cerdik atau yang lebih kuat. Kat sini kuat fizikal ataupun kuat keilmuannya, kuat kebijaksanaannya dan sebagainya. Itu maksud dia. Okay. Kita tengok lagi sambungannya. Kadang-kadang tampak satu hal yang diperlukan dan sangat diingini, dipakailah segala sedaya upaya untuk mencapainya. Biasalah kita manusia, kita ada keinginan,
kita ada kemahuan. So bila satu benda tu kita nak, kita akan cubalah pakai segala daya upaya kita untuk mencapainya. Setelah didapat, ternyata membawa celaka pada diri. Ada juga keadaan macam ni kan. Kita ingatkan benda tu baik untuk kita, tengok-tengok rupanya benda tu tak baik untuk kita. Ataupun sebaliknya, kita cubalah lari pada benda tu yang kita ingat benda tu tak baik untuk kita, tapi tengok-tengok sebaliknya benda itu baik pada kita. Sebab apa? Kita tak tahu. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui. Ada hal yang pahit mulanya dan manis hujungnya. Kan? Ada benda pahit mulanya tapi hujungnya manis dan sebagainya. Ada pula sebaliknya. Dengan demikian, pengalaman manusia menunjukkan bahawa akal sahaja tidaklah cukup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nak ceritanya kat sini, Hamka nak cerita, akal saja tidak cukup untuk memperolehi keselamatan dan juga kebaikan. Sebab ada yang akan melawan akal, iaitu nafsu dan juga hawa nafsu dan juga syahwat, keinginan dan sebagainya. Jadi macam mana nak bagi selamat tu? Kan? Kata akal tak boleh pakai, bukan akal tak boleh pakai. Maksudnya akal sahaja tidak cukup, sebabnya akan ada yang melawannya. So dia kena ada tambahan benda lain tu. Kan? Sebab akal, semua orang ada akal. Yang Islam ada akal, yang tak Islam pun ada akal. Semua orang ada akal. Tapi akan ada yang melawan dia. Dia macam kita punya ni lah, laptop kena sebagainya kan. Kita beli laptop tu bukan main kan, RAM-nya macam ni lah, memorinya macam ni, lajunya ni semua kan. Semua dah lengkap ni, laptop baru dan sebagainya. Tapi RAM gempak, laptop gempak, hebat dan sebagainya, itu tak cukup. Sebabnya bukan tak cukup apa? Sebabnya bila makin lama tu akan ada virus-virusnya. Kan, mulalah ada virus-virusnya yang datang kan. Dan kita tak tahu, kita cocok pen drive dan sebagainya tu, ambil file orang tu masuk sini tu, dia akan ada dia punya virus-virus yang masuk. So macam mana? Takkan rosak nak beli laptop baru, rosak ke beli laptop baru, takkan macam tu. So dia kena ada antivirusnya untuk melawan virus-virus yang ada dalam laptop kita ni, contohnya lah. So apa antivirusnya untuk kita pula? Kita dah ada akal ni, akal kita ni hebat lagi lah pada RAM komputer dan sebagainya kan. Sebab akal ni Allah cipta kan. Memang dah ada dalam diri kita, akal kita ni memang hebat dah. Tapi walaupun hebat mana akal kita ni, kita ada virus juga tu, nafsu dan sebagainya tu akan cuba untuk merosakkan akal kita tu. So apa antivirusnya adalah, kita tengok perenggan bawah tu, dia kata mesti ada panduan terhadap akal itu sendiri, itulah hidayah agama. Jadi agama itulah adalah hidayah, petunjuk. Untuk itulah Rasul-Rasul diutuskan. Sebab itulah Rasul-Rasul diutuskan, kitab-kitab wahyu diturunkan. Rasul-Rasul dan kitab-kitab wahyu itu diturun dan dikirim Allah, Tuhan sekalian alam, Maha Pencipta dan Maha Pemelihara. Jadi itulah yang dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebagai orang kata apa? Antivirus lah. Okay, itulah petunjuk daripada Allah SWT. Sebab tu kita ihdinas siratal mustaqim tu. Kita minta petunjuk. Petunjuk itulah yang menjadi orang kata antivirus kepada nafsu tadi tu. Itu dia punya remedy dia punya ubat dia kan. Okay. Kemudian dalam perenggan yang seterusnya itu, Hamka sambung lagi, dia kata kita berjalan menuju dia dan kita datang dari dia. Okay, yang ni nak ceritanya kita ni, destinasi kita ni, siratul mustaqim kita ni, kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang itulah destinasi kita. Kita nak ke akhirat, kita nak ke syurga. Banyak kali kan kita cakap sebelum ni, kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah Tuhanku, kau masukkanlah aku dalam syurga fast track. Maksudnya terus masuk syurga. Janganlah menyinggah ke mana-mana. Sebab walaupun dalam kepercayaan kita ahli sunnah wal jamaah, kita percaya yang syahadah, kita percaya orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, sekiranya melakukan kesilapan, dia tetap akan dimasukkan ke dalam syurga. Tapi dicuci dulu di dalam neraka. Kan? Bunyi macam cantik je kan? Okey, asalkan boleh masuk syurga lah. Cuci sekejap tak apalah. Tapi jangan. Sebabnya kita tidak akan sanggup walaupun sesaat berada di dalam, tak sampai dalam neraka lagi pun. Lalu tepi pun kita tak sanggup kan berada di neraka Allah SWT. Jadi kita mohon pada Allah SWT, memang siratal mustaqim tu nanti tu memang straight betul. Terus ke syurga, fast track.
tanpa kita menyinggah sekejap ke mana-mana, na'udzubillah lah kan. Kita nak terus masuk ke dalam syurga Allah SWT. Okay? Jadi Hamka kata kita berjalan menuju dia dan kita datang dari dia. Itulah, kita datang pada Allah lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang daripada Allah dan kepada Allah balik kita akan kembali. Mahu atau tidak, mahu, tetapi kita adalah dari dia. Kita nak ke tak nak ke, kita tak boleh lari ke mana dah. So kita akan kena jumpa Allah SWT, kan? Menuju dia dan bersama dia. Oleh kerana banyaknya rintangan, kerap kali kita lupa akan hal itu. Sebab tu kata, kadang kita ni, kita tahu jalan kita ni lurus. Kita dah tahu dah jalan kita ni lurus. Tapi bila kita berjalan nak ke sana tu, mulalah ada gangguan-gangguan dan sebagainya, ada banyak rintangan, membuatkan kita akan terpesong, kan. So bila kita terpesong ke lain tu, kita naklah orang betulkan kita, kan. Kan? Kita naklah ada yang membetulkan kita, iaitu Allah SWT. Atau ada mengetahui tetapi tidak tahu jalan mana yang akan ditempuh. Ataupun dia tak tahu manalah jalannya. Kalau macam kita ni, alhamdulillah, kita tahu dah jalan kita lurus. Ihdinas siratal mustaqim, kita dah tahulah jalan kita lurus. Cuma cabaran kita adalah bila kita jalan straight tu, kadang-kadang adalah herot-berotnya kita, kan. Jadi kita nak Allah perbetulkan. Ada orang langsung tak tahu jalan. Dia tak tahu jalan mana yang dia nak pergi. Pun kita minta pada Allah SWT, dia minta pada Allah SWT untuk tunjukkanlah dia mana jalan yang sepatutnya dia lalui. Kadang-kadang disangka sudah jalan lurus itu yang ditempuh, padahal sudah terbelok pada yang lain. Kadang-kadang kita rasa macam kita dah betul. Kadang-kadang kita rasa macam kita dah lalu jalan yang betul. Tapi kita tak sedar. Bukan kita nak buat silap, tapi kadang-kadang kita tak sedar yang jalan kita tu salah. Sebab tu kita minta dengan Allah SWT, kita jangan rasa macam aku betul dah ni, jalan aku betul dah ni, memang tak ada silap dah, memang apa yang aku buat ni aku rasa betul lah. Memang nampak Allah SWT saja, kan. Tapi kadang-kadang kita tak perasan, dalam kita rasa kita jalan yang lurus itu, sebenarnya kita ni melencong, kita tak perasan, kan. Jadi kita minta Allah SWT sedarkan kita, kan. Dalam keadaan kita tak sedar tu, kita minta Allah SWT sedarkan kita, betulkan balik jalan kita tu, ke hadapan lah, ke jalan yang lurus. Kita memohon agar dia sendiri, dia tu kat sini Allah lah, dalam buku ni Hamka letak D tu huruf besar, kan, dia tu Allah. Kita memohon agar dia, Allah sendiri, menunjuki kita jalan lurus itu sehingga sampai dengan cepat pada yang dituju. Jangan membuangkan waktu pada usia yang hanya sedikit, merencah-rencah dan terperosok ke jalan yang lain. Kita tak tahu kehidupan kita ni sampai bila, kan. Kita semua tak tahu bilakah masanya Allah akan panggil kita balik. Jadi kita minta Allah SWT untuk janganlah bazirkan masa kita ni, kan. Walaupun kita manusia akan melakukan kesilapan dan kita akan belajar daripada kesilapan kita, tapi kalau boleh tak nak kesilapan lah, kan. Kita minta Allah SWT, ya Allah Ta'ala, selamatkanlah aku daripada segala kesilapan kalau boleh. Sebab aku tak nak rugikan masa-masa yang aku ada ni dalam kesilapan. Tapi kalau aku berada dalam kesilapan, ya Allah, kau betulkanlah aku. Itu yang kita minta daripada Allah SWT. Maka yang diminta ialah agar seluruh kepribadian kita yang mengandung akal, nafsu, syahwat, perasaan dan kemauan terkumpul menjadi satu dalam petunjuk hidayah Allah SWT. Kita tak boleh nak buang nafsu, kita tak boleh nak buang keinginan, kita tak boleh nak buang perasaan. Kita ni manusia, kita ada perasaan. Kita tak boleh nak buang benda tu. Tapi kita minta Allah SWT satukan itu, satukan perasaan kita, akal kita, nafsu kita, kemahuan kita, satukan dengan maksudnya kita ikut jalan Allah SWT. Kita ada akal yang mengikuti kehendak Allah SWT. Kita ada perasaan yang walaupun sedih tapi ingat Allah. Happy sangat-sangat pun ingat Allah SWT. Kecewa ingat Allah SWT. Marah ingat Allah SWT. So tu perasaan yang kita nak. Kita ada nafsu ni sebenarnya, perkataan nafsu tu sendiri, kalau lah nafsu kosong, dia bukan salah. Kan macam kita nak nafsu tu selera lah. Nak makan berselera, maksudnya bernafsu lah nak makan. Itu nafsu yang baik. Nafsu yang tak baik, contohnya dah terlebih makan pula, itu nafsu yang tak baik. So kita minta nafsu yang biasa tu fitrah manusia. Nafsu yang terlebih itu yang kita minta Allah SWT betulkan dan ikut jalan yang lurus. Itu yang kita minta daripada Allah SWT. Okey. Inilah puncaknya permohonan yang tadi pada ayat sebelumnya telah kita bahawa hanya kepadanya sahaja kita memohonkan pertolongan, kita tidak hendak meminta yang
Kita tidak hendak meminta benda. So Hamka kata itulah kemuncak kepada permintaan. Sebab kita kata tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau lah kami sembah ya Allah, dan kepada engkau jugalah kami meminta pertolongan, ataupun kami meminta pertolongan dan sebagainya. So apakah pertolongan yang kita nak minta tu? So pertolongan yang kemuncaknya adalah ihdinas siratal mustaqim. Kita minta daripada Allah SWT untuk tunjukkan kita jalan yang lurus, jalan yang benar. Kita tidak hendak meminta rumah bagus, kekayaan melimpah dan lain-lain hal yang remeh. Kita memohonkan pokoknya, iaitu petunjuk. Adapun yang lain adalah terserah. Okay. Tapi macam saya kata tadi, bukanlah kita tak boleh minta benda-benda keduniaan. Sebab tu dalam Quran sendiri, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita minta dengan Allah SWT untuk bagi kita hasanah, kebaikan, bukan setakat di akhirat, tapi di dunia. Kan? Di dunia pun kita nakkan kebaikan daripada Allah SWT. Kita nak sihat, kan? Kita nak diberikan rezeki, kita nak diberikan nikmat, kan? Kita nak apa-apa tu, itu adalah kehendak duniawi kita yang selagi mana tidak bercanggah dengan agama kita, so itu dibenarkan, tak ada masalah. Sebab tu walaupun Hamka cakap macam ni, walaupun Hamka kata kita tidak minta rumah yang bagus, kekayaan melimpah ruah, tapi sebenarnya Hamka nak kata minta pertolongan, minta jalan yang lurus itu pokoknya. Yang lain itu terserah, yang lain itu akan ikut nanti. Macam tu. Sebab bila macam saya kata tadi, beza kita nak satu nikmat kekayaan lah sebagai contohnya, dengan kita nak Allah SWT bagi kita petunjuk dengan kekayaan yang kita dapat tu, ataupun kita dapat petunjuk untuk mencapai kekayaan yang diredai oleh Allah SWT. Sebab kalau orang nak nikmat, orang nak kaya, orang nak berjaya dan sebagainya itu, semua orang boleh capai dengan cara masing-masing. Ada orang menipu pun berjaya, kan? Ada orang buat jahat pun berjaya, kan? Tapi kita tak nak yang tu. Kita nak berjaya kita itu dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Ada juga orang yang nak capai keberjaya itu ikut petunjuk Allah SWT. Tapi bila dah dapat kejayaan, lepas dapat kejayaan tu, dia dah mula lupa. Kan? Tidak bersyukur kepada Allah SWT. So kita pula, kita minta lepas kita dah dapat kejayaan tu, dengan petunjuk Allah SWT, kita dapat kekalkan, kita dapat sustainkan kejayaan itu dengan kehendak Allah SWT, dengan jalan lurus yang Allah SWT tunjukkan. Kan? Kita bukan nak dapatkan satu keuntungan, kita nak dapatkan satu keuntungan yang berterusan, kan? Istiqomah, kan? Kan macam kita buat satu benda tu, memanglah kita nak contohlah dapatan yang banyak, kan? Bisnes dan sebagainya, kita dapat dapatan yang banyak, alhamdulillah. Tapi yang kita nak juga adalah bukan banyak sederak, lepas tu langsung tak ada dah sampai bila-bila, tak nak juga. Kita nak dia berterusan, sustain, kan? Kita punya satu nikmat tu sustain. Macam tu juga dengan kekayaan yang sebagainya tadi Hamka sebut, kita bukan nak dia sekejap je, lepas tu dah lupa Allah dah dapat tu lupa Allah SWT dah, memang Allah tak bagi dah lah. Sebab tu Allah kata la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah SWT kata la in syakartum, sekiranya kamu bersyukur, la azidannakum, Allah akan tambah. Macam tu. Konsep itu konsep dia. Bila kita bersyukur, Allah tambah lagi. Mungkin yang kita dapat sekarang ni tu bukanlah kata cukup. Kalau ikutkan tak cukup, tapi alhamdulillah lah daripada tak ada langsung. So kita bersyukur dan kita usaha lagi, kan? Bukan kata duduk je, kan? Kita bersyukur dan kita berusaha lagi. Dengan syukur, dengan usaha, dengan azam, dengan tawakal, la azidannakum, Allah tambah lagi, kan? Wala in kafartum, bila kufur, dah dapat ada pun tak bersyukur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah SWT itu sangatlah pedih. Kan? Azab Allah SWT itu datang dengan pelbagai. Antaranya itulah, daripada kau tak bersyukur, dapat sikit, langsung dah lepas ni tak dapat langsung. Contohnya, kan? Jadi azab tu pedih. Itu antara azab yang Allah SWT bagi. Pedih azab tu, kan? Daripada dapat sikit, langsung tak dapat. Tapi dengan kita syukur, alhamdulillah makin banyak pula dapat, kan? So itu konsep syukur dalam Islam tu macam tu. Kalau petunjuk jalan lurus itu tidak diberi, walaupun yang lain hal yang remeh diberikannya, maka yang lain itu besar kemungkinan akan mencelakakan kita. Ini Hamka kata, Hamka sambung balik. Hamka kata, kalau petunjuk lurus itu tidak diberi, walaupun yang lain hal yang remeh diberikannya. Maksudnya, kalaulah jalan kita nak sampai kepada tempat tu tak lurus,
Maksudnya orang itu mengambil jalan yang tak lurus untuk mendapatkan sesuatu nikmat lah contohnya. Maka dia kata yang besar itu kemungkinan akan mencelakakan diri dia. So yang dapat hasil daripada jalan yang tak lurus itu pada akhirnya nanti bukan memberikan nikmat tapi mencelakakan orang yang dapat. Sebab apa? Sebab macam mana dia nak dapatkan benda tu, dia dapatkan dengan cara yang tidak baik, dengan jalan yang tak lurus. Tapi kalau kita ikut jalan yang lurus, kita dapat, alhamdulillah, kita syukur. So nikmat itu akan menjadi nikmat, akan memberikan manfaat, bukan lagi mencelakakan penerima sesuatu nikmat tu. Itu yang Hamka kata kat sini. Jadi bukanlah Hamka kata dunia ni tak penting, tapi nak mendapatkan dunia tu akhirat pun penting. Maksudnya akhirat yang baik, dunia itu ikut, kan? Dunia itu ikut. Satu cerita saya nak kongsikan, kita pun masa dah berbaki sikit je lagi kan. So saya rasa pun saya berhenti sampai sini je lah kot, sebelum kita masuk yang lain. Kalau kita masuk yang lain kan nanti dia terberhenti separuh jalan pula kan. So kalau ikut kita berhenti pada ihdinas siratal mustaqim, cuma nanti kita akan habiskan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. So tu kita habiskan sekaligus lah nanti. Okay, cuma sebagai penutup saya nak kongsikan, sebab kita cerita tentang dunia dan akhirat ni kan. Ada satu kisah yang menarik yang saya nak kongsikan. Betapa dunia ini penting tapi dengan kadarnya. Dalam seorang sahabat Nabi ni, nama dia Jundub bin Junadah, ataupun nama famous dia Abu Dzar Al-Ghifari. Okay? Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ni dia banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Ni sahabat Nabi yang baik, yang sangat hebat. Sahabat Nabi ni kalau ikut dalam biodata dia tu, ulama cerita Abu Dzar Al-Ghifari ni antara orang Arab zaman Nabi dulu yang tidak sembah berhala. Okay. Memang hati dia memang tak nak pun dengan berhala tu, macam tu. Tapi dia tak Islam lagi kan tu. Sebabnya Islam, maksudnya Nabi SAW belum menyampaikan syariat Islam lagi. Tapi Abu Dzar Al-Ghifari ni dia memang sebab berhala ni dia memang kurang lah, macam tu kan. Okay. Abu Dzar Al-Ghifari ni kalau dalam pengajar Islam, kalau tanyalah mana-mana pelajar pengajar Islam yang belajar Quran, belajar hadis, memang nama ni famous lah. Dan ada satu hadis yang sangat famous tentang Abu Dzar Al-Ghifari. Hadis itu berkaitan dengan Abu Dzar Al-Ghifari ni pada satu hari dia pernah meminta jawatan daripada Rasulullah SAW. Okay. Abu Dzar Al-Ghifari ni, Jundub bin Junadah, dia pernah minta jawatan dengan Nabi SAW. Tak tahulah jawatan apa kan, nak jadi menteri apa tu tak tahulah. Tapi Abu Dzar Al-Ghifari ni dia pernah minta jawatan dengan Rasulullah SAW. Waktu Rasulullah SAW membina negara Islam di Madinah, Abu Dzar ni dia minta jawatan. Waktu tu ada jawatan ni lah, macam Governor ni kira menteri besar lah. Menteri besar kan. Sebab Nabi SAW, negara Islam ni, Nabi SAW duduk kat Madinah. So bila negara Islam ni makin berkembang, dulu mana ada email, mana ada WhatsApp. Maksudnya orang duduk kat negeri sana tu nak tanya benda, email, WhatsApp kan. Nak buat permohonan apa-apa, email, WhatsApp kan. Dulu mana ada. Jadi Nabi SAW kena hantar wakil. Sahabat lah wakil-wakil ni. Hantarlah ke negara-negara Islam ni. Jadilah governor ataupun menteri besar di sana. Jadi mungkin antara jawatan diminta Abu Dzar Al-Ghifari ni yang sama ada governor ke macam tu lah. Okay, tapi menariknya, ni adalah hadis yang famous ni lah. Hadis ni famous, kalau tanya pelajar pengajar Islam, dia orang tahu. Nabi SAW tolak permintaan Abu Dzar Al-Ghifari. Dan Nabi SAW kata, innaka da'if wa innaha amanah. Nabi SAW kata, Abu Dzar Al-Ghifari, innaka da'if, engkau ni lemah. Wa innaha amanah, dan benda yang kau minta tu adalah amanah. Dan ada sambungan hadis lagi lah, dan akhirat nanti kau akan menyesal tak sudah. Gitulah hadis Nabi Al-Kamakon. Okay, jadi Nabi SAW dia tolak Abu Dzar Al-Ghifari ni untuk dapat jawatan sebab alasannya dia kata Abu Dzar Al-Ghifari ni lemah. Okay. Hadis tu sangat masyhur. Okay. Cuma saya dalam kerja saya ni lah kan, bila duduk kat universiti ni kita kena buat kajian. So saya tertarik. Saya terfikir kenapalah Nabi kata Abu Dzar ni lemah kan. Saya terfikirlah kenapa orang kata Abu Dzar ni lemah. So apa yang saya buat?
kita tengok adalah tim ni kan, tim research kami ni, pengkaji, penyelidik, kita tengok biodata Abu Dhar Al-Ghifari ni. Sebab ni dalam Islam, ulama dalam pengajian hadis, ulama ada kitab-kitab pasal biodata. Abu Bakar As-Siddiq, biodata dia macam mana? Ada orang cerita, kalau ada riwayat-riwayat tentang rupa paras dia, dia tinggi ke rendah, ulama catat semua tu. Ulama cerita dia ni baik ke, perangai dia macam mana, semua maklumat-maklumat tu ulama cuba rekodkan. Itu kita panggil kitab-kitab apa ni tarajim lah, kitab-kitab yang memperkenalkan biodata sahabat, tabi'in dan sebagainya. So kita orang pun bukalah, tim penyelidik ni kita bukalah satu kitab, tengok biodata ni, kita cari Abu Dhar Al-Ghifari dan kita tengok biodata dia. Menariknya, saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan kan, masih kita ada sikit lagi. Menariknya bila kita orang tengok biodata Abu Dhar Al-Ghifari ni, Abu Dhar Al-Ghifari ni dia bukan calang-calang manusia biasa. Dia seorang sahabat yang hebat. Kan saya kata tadi, dia tak sembah bala. Hebat dah tu, maksudnya fitrah dia tu yang suci kan. Taklah sesuci Nabi SAW kan, tapi nak katanya hebatlah Abu Dhar Al-Ghifari ni. Dan antara kehebatan dia adalah dia hubbul fuqara. Dia suka kepada orang miskin. Maksudnya, dia banyak bagi bantuan kepada orang miskin. Okay. Kenapa dia banyak bagi bantuan pada orang miskin? Sebab ulama kata Abu Dhar Al-Ghifari ni adalah seorang yang zuhud, cinta terhadap akhirat. Dia tidak cinta terhadap dunia. Kan? Abu Dhar Al-Ghifari ni. Sehingga kan dikatakan, ni satu kisah Abu Dhar Al-Ghifari yang hebat lah. Sehingga kan dikatakan bahawasanya Abu Dhar Al-Ghifari ni bila dia dapat gaji, dia businessman lah kot kan. Dia buat businessman tu, bila dia dapat gaji, dapat keuntungan, kan? Ini diceritakan dalam biodata tu. Apa yang Abu Dhar Al-Ghifari ni buat adalah dia panggil dia punya, kalau kita pembantu rumah dia, khadam dia, dia panggil pembantu rumah dia, dia kata, jom pergi beli barang keperluan, dia kata. Beli barang keperluan kita ni. Untuk kat rumah ni kan, untuk anak, isteri dan sebagainya. So dia beli. Baki gaji dia tu, tuan-tuan dan puan-puan pun tahulah kan, kita bila dapat gaji tu, janganlah disamakan kita kan, kita banyak tolak itu, banyak tolak ini dan sebagainya kan. Tapi nak katanya, dulu mana ada bil api, bil air, istro ke, nak kena bayar, tak ada lah kan. Jadi dulu memang dia orang membelanjakan untuk makan minum je lah kan. Jadi Abu Dhar Al-Ghifari ni dia beli. Contohlah kalau kata gaji dia contohlah 4,000 contohnya lah kan. Beli barang paling-paling pun 1,000 tu dah banyak kan. Apa yang Abu Dhar Al-Ghifari buat adalah baki gaji dia tu dia sedekahkan kepada al-fuqara. Bayangkan 4,000 gaji contohnya, 1,000 beli barang, 3,000 bagi kat orang kira-kira. Itu kehebatan Abu Dhar Al-Ghifari. Okay. Timbullah persoalan, saya pun terfikir sama. Dah kalaulah Abu Dhar Al-Ghifari ni punyalah dermawan, suka pada orang miskin dan sebagainya, kenapa Nabi kata dia ni lemah dan tak mampu untuk memimpin? Timbul persoalan. Kenapa Nabi kata dia ni lemah, tak mampu untuk memimpin? Padahal kita nak pemimpin macam tu lah kan. Pemimpin yang boleh bagi kita manfaat kan. Kan? Buatkan jalan untuk kita, buatkan sekolah untuk kita, buatkan kemudahan untuk kita. Macam tu lah lagi best kan. Kalau lah dapat pemerintah yang macam tu kan, maksudnya gaji dia tu pun pakai untuk kita. Hebat juga tu kan. Jadi kenapa Nabi kata dia ni dhaif wa innaha amanah. Okay. Bila dikaji lagi, tak berhenti lagi kajiannya tu. Bila dikaji lagi, rupanya para sahabat ada yang bagi jawapan. Rupanya para ulama ada yang bagi jawapan. So jumpalah kami tim penyelidik ni, jumpalah jawapan daripada ulama. So ulama pun terangkan lagi peribadi Abu Dhar ni. Abu Dhar ni macam saya kata, dia ni zuhud. Dia cinta kepada dunia. Dia cinta kepada akhirat. Dia tidak hubud dunia, dia tak terlampau cinta kepada dunia. So disebabkan dia terlampau cinta pada akhirat, sampai dia tak ambil pot pasal duniawi. Macam tu. Bila dia terlampau cinta pada akhirat, so dia nak buat akhirat je. Sehingga kan dia tidak ambil pot sangat, ataupun dia tidak berminat sangat dengan benda-benda duniawi ni, maka disebabkan itu Nabi SAW tak bagi dia jadi pemimpin. Tolak dia jadi pemimpin. Sebab apa? Sebab pemimpin itu kena seimbangkan lah dunia dan akhirat kan. Mana boleh tak kita dapat pemimpin, kita ni kena bersyukur je lah, zuhud je lah, apa yang kita ada ni cukup lah kan. Jalan berlubang cukup lah.
asalkan ada jalan. Macam tu kan. Macam mana kalau kita dapat pemimpin macam tu kan? Mana boleh. Dia pemimpin ni dia kena progresif, kena aktif kan. Oh, jalan rosak, betulkan. Oh, kemudahan ni tak cukup. Oh, cari kemudahan, cari dana. Dia kena macam tu. So benda-benda tu benda-benda duniawi. Tapi duniawi yang baik sebenarnya. Duniawi yang kita kata Rabbana atina fid dunya hasanah tu. Kan? Jadi Abu Dzar Al-Ghifari ini bukanlah perangai buruk. Kita jangan kata oh teruk Abu Dzar Al-Ghifari ni teruk ni, bukan. Dia sahabat yang baik. Dia cinta pada akhirat. Tapi dia cuma kurang kat situ je. Dia terlampau cinta pada akhirat sehingga dia melepaskan dunia. So untuk jadi pemimpin tak kenalah, dia tak bolehlah melepaskan duniawi. Jadi sebabkan itu Nabi kata innaka dha'if fa inna amanah. So kenapa saya cerita benda ni, saya nak kaitkan dengan tadi tu lah. Nak katanya bukanlah kita ni nak akhirat sahaja, dunia kita tak pandang. So kita nak balancekan antara dunia dan akhirat. Sebab macam tu, kalau sahabat yang tidak mementingkan dunia, Nabi boleh kata innaka dha'if, kamu ni lemah, kan? So menunjukkan bahawasanya perlu ada keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Biasalah tu bila maksudnya ciri-ciri nak menjadi pemimpin tu tak kenalah dengan Abu Dzar Al-Ghifari, kan? Dia ni contohnya, seorang ni kalau macam contohnya seorang ni baik, pergi masjid selalu hebat, zuhud, sentiasa beribadah dan sebagainya, kita lantik jadi esko sukan. Tak kena lah kan. Sebab apa? Bukannya kata dia tak baik, dia baik. Tapi tugasan dia tu esko sukan, tak kena lah. Mungkin dia esko dakwah, contohnya kan, esko rohani, esko agama. Macam tu. Orang ni punyalah pandai jaga ekonomi, pandai mengira, pandai cari keuntungan dan sebagainya. Dapat pula esko agama pula contohnya kan. Dia pula ilmunya kepada ekonomi, tapi jaga benda lain. Tak boleh pula macam tu kan. So dia kena ada kriterianya lah. Macam tu juga dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Bukanlah kata dia ni tak layak untuk memimpin, bukanlah kata dia tak baik, tapi dia baik, dia seorang yang baik, tapi ciri-ciri dia tu tidak melayakkan dia untuk memimpin. Hanya saja kerana dia terlampau cintakan kepada akhirat. Jadi nak katanya macam itulah Nabi SAW pun mementingkan antara dunia dan akhirat. Nabi SAW pun ada makanan kegemaran. Nabi SAW pun ada, orang kata apa, ada harta, kan? Bukan dia kata tak ada harta. Nabi SAW pun ada harta, tapi seimbang antara dunia dan akhirat. Jadi itulah penutup untuk hari ini. Kita masuk kepada ayat tadi, ihdinas siratal mustaqim. Cumanya sambungannya nanti siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kita akan tengok insya-Allah sekiranya ada rezeki dalam pertemuan yang akan datang. So saya rasa setakat itu saja untuk hari ini. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu daripada kekurangan diri saya sendiri, semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dan perbaiki. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.